Hai semua, saya Profesor Lu. Berkhidmat sebagai ketua dan pengarah R&D di syarikat ubat botani sekarang. Setakat ini, saya fokus di penyelidikan, tumbuhan, mikroba dan gen untuk terapi barah. Berdasarkan pengalaman saya, ahli keluarga saya sakit. Ayah saya menghidap barah sebelum ini. Oleh itu, saya harap penyelidikan saya dapat memperbaiki kualiti hidup bagi pesakit barah dan juga membolehkan lebih ramai orang dapat rawatan kesihatan yang lebih baik. Saya senang hati untuk berkongsi Eustray Damarin pada hari ini. Apakah sebab kami mengembangkan produk Eustray Damarin ini? Ini adalah kerana kami kebetulan bertemu dengan pihak daripada syarikat Eustray dan dapat mengetahui syarikat ini bertujuan untuk mengembang produk yang aman, dipercayai dan berkesan. Jadi, saya ingin berkongsi teknologi unik ini dengan Eustray untuk mengembangkan produk Eustray Damarin. Semoga ini dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Kami juga bekerjasama dengan Eustray untuk menjadikannya pengedar eksklusif di Malaysia dan Singapura. Seterusnya, saya akan memperkenalkan Damarin. Menurut WHO, hampir 19 juta orang menghidap barah pada tahun 2020 dan 10 juta meninggal dunia disebabkan oleh barah. Lebih daripada 30 juta orang meninggal kerana penyakit kronik. Antara data yang menakutkan ini menyebabkan kita berfikir tentang soalan ini. Apakah sebabnya orang jatuh sakit? Saya percaya saintis dari seluruh dunia berusaha untuk mendapati jawapannya. Pemenang hadiah Nobel dalam perubatan, Profesor Yoshinori Ohsumi, mendapati sel mempunyai satu proses dinamai autofagi. Jadi, apakah kesan autofagi? Maksud autofagi ialah sel boleh menita semula dan memperbaharui kandungannya untuk memulihkan diri sendiri. Prosesnya dinamakan autofagi. Jadi, apakah kaitannya antara autofagi dan penyakit manusia? Seiring masa berlalu dan bertambahnya usia, fungsi badan kita merosot dengan penuaan mengakibatkan gangguan metabolik badan, penyakit kronik dan penyakit barah. Penyakit-penyakit lain mungkin juga berlaku. Bagaimana ia berkaitan dengan autofagi? Contohnya, penyakit penuaan otak dan penyakit degeneratif. Ini adalah disebabkan oleh pengumpulan glikoprotein dalam otak. Dalam kata lain, pengumpulan sisa dalam sel-sel ini menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson atau penyakit penuaan yang lain. Contoh yang lain seperti barah. Itu mungkin kerana sebilangan antara sel normal telah menghantar isyarat yang salah, ataupun penghasilan protein yang menyebabkan kekeliruan. Selepas itu, ia tidak dihalang dan dibiarkan sel itu meniru berulang kali yang mengakibatkan ketumbuhan pada akhirnya bahkan menjadi fenomena barah yang menyerang sel lain. Inilah barah. Semua ini adalah disebabkan oleh kegagalan fungsi autofagi. Penyakit kronik yang biasa, penyakit metabolik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi. Ini adalah juga disebabkan oleh sisa sel kita yang tidak dapat dibersihkan di kita semula dan digunakan semula. Maksudnya, fungsi autofagi sel ini telah gagal dan mengakibatkan penyakit kronik. Jadi, apakah kaitan Damarin dengan kesihatan, penyakit dan autofagi? Dalam penyelidikan kami mendapati ramuan Damarin daripada ginseng boleh aktifkan makrofag dari M1 dalam masa 48 jam untuk menyingkirkan sel-sel lama ini. Pada masa ini, walaupun tekanan oksidatif badannya semakin meningkat, tetapi ia tidak menunjukkan tindak balas keradangan. Selepas 48 jam, makrofag dalam M1 akan menghilang. Ia akan memulakan makrofag M2 untuk menjana semula sel baru, menggantikan yang lama dengan yang baru dan memulihkan fungsi seluruh organ. Mengapa kami mengguna barah sebagai contoh? Mengapakah kami cuba untuk mengetahui hubungan antara kehidupan dan autofagi? Sebabnya, semasa kami menyelidik Damarin ini di banyak negara seperti Amerika Utara, kami menggunakan Damarin pada pesakit barah. Dan mendapati pesakit barah ini bukan sahaja menolong pesakit menyelesaikan masalahnya, meningkatkan kualiti hidup mereka, tetapi juga mengurangkan barah mereka. Setelah dia pulih, penyakit penuaan asalnya, seperti penyakit metabolik dan penyakit kronik juga dipulihkan. Rawatan perubatan moden adalah untuk menghilangkan gejala ataupun mengurangkan penderitaan pesakit. Dalam proses rawatan ini, terdapat banyak kesan sampingan dan toksik.
Walaupun begitu, penggunaan tambahan Damarin ini dengan terapi biasanya bukan sahaja dapat menyembuhkan penyakit asalnya, sebaliknya dapat mengembalikan kesihatan tubuh pesakit. Kami berusaha untuk mencari fungsi-fungsinya dan buang sel-sel karsinoma. Pertama, dengan dos yang rendah, ia boleh memimpin sel karsinoma penguraian ke hadapan tanpa menjadikannya lebih karsinoma. Dengan dos yang tinggi, ia boleh menyebabkan apoptosis diri pada sel barah. Ia boleh membunuh sel barah dengan dos yang tinggi. Sebaliknya, ia dapat membuat pembezaan jinak dengan dos yang rendah, sama ada ia berfungsi atau tidak bergantung. Ia adalah sukar untuk mencari sesuatu yang dapat memulihkan dan menyembuhkan sel-sel pada dos yang rendah dan dapat membunuh sel barah pada dos yang tinggi. Kemudian, kami mengetahui bahawa bagi penyakit barah, Damarin boleh berfungsi dalam beberapa cara. Yang pertama, tutup saluran sulvivalnya dan mengurangkan pemfosforilan ATP dalam sel-sel untuk mengurangkan fungsi metaboliknya. Selain itu, dos yang tinggi dapat menyebabkan sel menjadi apoptosis. Laluan Caspase boleh menyebabkan sel-sel menjadi apoptosis ataupun saluran yang lain. Dalam cara lain adalah membiarkan sel-sel barah menimbulkan perselisihan sendiri dan seterusnya saluran ke apoptosis. Jadi, kami mengetahui bahawa dapat menggunakannya dalam kemoterapi dan ubatan sasaran. Kami mendapati bahawa kesannya baik. Proses ini bukan mudah digabungkan dengan kemoterapi atau radioterapi hari ini. Kami sangat membimbangkan tentang kesan-kesan sampingan ini. Damarin boleh menghilangkan kemungkinan kesan sampingan yang disebabkan oleh kemoterapi dan elektroterapi. Jadi, kami mempunyai idea yang baru. Bagaimana Damarin berfungsi untuk memulihkan kesihatan kita? Bagaimana Damarin berfungsi untuk mengurangkan kesan sampingan yang disebabkan oleh kemoterapi dan elektroterapi? Sebenarnya, ia melalui fungsi autofagi sel menjadikan sel pulih dan sihat. Juga kerana ini, bukan sahaja penyakit barah, penyakit kronik dan penyakit metabolik boleh dirawat melaluinya. Berdasarkan teori, asas eksperimen ini dan juga ginseng mempunyai kesan perubatan dan pemakanan sejak zaman kuno. Oleh itu, ia boleh digunakan sebagai perubatan dan juga produk penjagaan kesihatan. Banyak ubat yang berkesan, tetapi toksik juga. Antara ubat herba Cina, kemungkinan ginseng adalah salah satu herba Cina daripada sebilangan yang boleh digunakan pada wanita hamil. Sebaliknya, dalam kumpulan herba Cina atau berdasarkan bahan tumbuhan, ginseng adalah selamat berbandingan dengan yang lain. Dalam proses penyelidikan, kami mendapati bahawa ia dapat memulihkan mekanisme autofagi sel. Oleh itu, kami berharap dapat menggunakannya pada pesakit yang mempunyai penyakit kronik dan metabolik. Kami berharap dapat membantu orang yang kurang sihat dengan menggunakan terapi makanan atau produk kesihatan untuk memulihkan kesihatan mereka. Hanya meletakkan, sebalik sahaja kita jatuh sakit, dapat penyakit kronik. Insurans kesihatan di Taiwan sangat bagus. Penyakit kita dapat dikawali dengan baik. Doktor akan menetapkan ubat dan rawatan kronik. Walaupun begitu, tubuh kita tidak dapat dipulihkan. Contohnya, pesakit kencing manis diberikan ubatan insulin. Ini adalah preskripsi kronik dengan insulin sebagai makanan utama yang boleh mengawali tahap glukosa darah. Tetapi juga bergantung pada kawalan ini seumur hidup kerana sel anda tidak dapat dipulihkan. Bagaimana jika kita mempunyai cara dan kaedah yang dapat memulihkan sel-sel kita? Kita boleh bebas daripada kekangan ubat-ubatan dan dari penyakit. Inilah harapan kami. Dengan Damarin, kami mengembangkan produk kesihatan yang dapat membantu kita semua sihat. Kita semua tahu bahawa kesihatan tubuh kita bergantung pada kesihatan sel-sel. Oleh itu, ada lebih banyak rawatan mengalihkan fokusnya ke terapi sel stem yang sangat popular setakat ini. Siapa mempunyai sel yang terbaik? Sebenarnya, dalam tubuh kita sendiri. Kerana hanya sel induk sendiri dapat menghasilkan sel induk yang terbaik. Sekiranya sel orang lain diletakkan pada diri kita sendiri, akan mengakibatkan penolakan. Itulah sebabnya pemindahan sumsum tulang memerlukan pencucukan. Jadi bagaimana kita dapat menjaga sel induk dalam keadaan yang terbaik? Kita perlu memulihkan mekanisme autofagi dalam sel. Kerana stem sel memerlukan autofagi untuk memulihkan fungsinya juga. Dalam proses penyelidikan, kami menggunakan pelbagai terapi dan beberapa rawatan toksik dalam eksperimen penekanan sumsum tulang. Kami menyedari bahawa ia telah memusnahkan hematopoiesis pada sel stem hematopoietik. Produk kami ginsenoside mampu memulihkan hematopoiesis dengan cepat dan memulihkan kembali. Ia memulihkan sumsum tulang pesakit.
Produk kesihatan dengan ginsenoside dapat merawat banyak pesakit seperti penyakit lupus, spondilitis ankylosing, dan gangguan autoimun yang lain. Ia mencapai kesan yang hebat. Bagaimanakah cara menggunakan Damarin dan memanfaatkannya dengan lancar untuk kesan terbaik dalam tubuh badan kita? Ginsenoside yang biasa mempunyai gisin molekul lebih daripada 2000 selepas ia dicerna dan dimetabolisme dalam tubuh kita selama 3 hingga 4 hari. Ia akan metabolisme aglicon aktif yang boleh digunakan tetapi dengan kadar penyerapan yang lebih rendah, hanya sekitar 3% hingga 5%. Dengan teknologi unik kami, menjadikan makromolekul ginsenoside menjadi molekul kecil. Dengan penambahan teknologi eksklusif, makanan tambahan kami dapat memastikan kadar penyerapan lebih daripada 70% dalam 1 jam untuk mencapai hubungan dosis kesan. Teknologi eksklusif ini boleh menukar ginseng menjadi molekul kecil. Melalui teknologi desugaring eksklusif ini, jadikannya molekul kecil untuk memudahkan penyerapannya. Ginsenoside dapat menembusi halangan darah otak dengan lebih mudah dan memasuki otak untuk memastikan perlindungan dan pemulihan sepenuhnya seluruh badan kita. Itulah asasnya Damarin. Ia telah terbukti secara saintifik dapat membantu dalam fungsi neurotransmitter dalam otak dan memulihkan sel-sel otak kita bagi ingatan yang lebih baik dan fungsi-fungsi lain. Pengenalan teknologi baru ini boleh menggunakan ekstrak ginseng dalam tubuh badan kita untuk mengawal gula dalam darah, penyakit otak, penyakit autoimun, dan jenis penyakit kronik khas yang lain. Teknologi ini dapat memastikan supaya ia dapat mencapai kesan penyembuhan sebenarnya. Selain daripada suntikan Damarin dalam produk kesihatan dan keperluan harian yang lain, arah dan tujuan penting kami adalah menjadikannya ubat botani. Dalam proses mengusahakan ubat botani ini, Damarin telah diluluskan oleh FDA US dan TFDA Taiwan pada tahun 2019. Ia telah memasuki ujian klinikal. Kesimpulannya, terdapat beberapa kejayaan untuk Damarin. Pertamanya, kejayaan dalam teknologi. Kami menggunakan teknologi yang unik ini untuk membongkar makromolekul ginsenoside menjadi molekul kecil Damarin. Bahan aktif farmakologi dalam Damarin berbeza daripada ginsenosida biasa. Dengan menggunakan teknologi penyerapan oral eksklusif, kita dapat memastikan Damarin mudah diserap daripada 70% dalam 1 jam untuk memastikan kesan yang lebih baik. Kedua adalah kejayaan dalam keberkesanan. Pada tahap sel, perlindungan, pembalikan dan serangan, 3 tahap-tahap ini telah dicapai. Dari segi perlindungan, Damarin melindungi sel sihat dalam kemoterapi daripada ketoksikan dan kerusakan sel. Dari segi pembalikan, Damarin mampu membalikkan ketahanan terhadap ubat atau ketahanan khas dalam sel barah digunakan dengan kemoterapi atau sebagai terapi sasaran. Dari segi serangan, Damarin boleh menyasarkan sel-sel barah untuk memastikan pembezaan jinak dalam sel barah dengan dos rendah dan membunuh pelbagai sel barah dengan dos yang tinggi melalui apoptosis. Selain itu, ia juga dapat memulihkan mekanisme autofagi dalam sel untuk mencapai pemulihan sel yang menyeluruh dan menjadikan sel sihat semula lagi. Oleh itu, ia dapat digunakan untuk penyakit kronik dan penyakit metabolik. Bagi mencapai kesan yang baik, kita tahu banyak bahan aktif tidak dapat menembusi otak kita, tetapi molekul kecil Damarin dapat menembusi penghalang darah otak dan memasuki otak dengan mudah untuk bekerja di dalamnya. Ia dapat menggantikan sel-sel otak dan menjadikan sel otak kembali sihat lagi. Ketiga, ia mengandungi teori mekanisme yang komprehensif dan berkesan. Damarin dapat memulihkan autofagi dan membuang sisa-sisa dalam sel. Ini mengakibatkan sel dan sel stem dapat memperoleh semula fungsi regenerasi diri sendiri untuk mencapai kesihatan secara menyeluruh. Dengan penyelidikan dan kejayaan lebih 30 tahun, Damarin telah terbukti secara saintifik dan juga telah memperoleh hak paten di banyak negara. Ia telah diluluskan oleh FDA US dan TFDA Taiwan dan akan memasuki ujian klinikal sekarang. Ini telah membuktikan kelebihan Damarin dan telah menerima banyak kesaksian. Sertailah kami dan alami Damarin hari ini.